اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم اجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Marilah kita sama-sama merasakan bahawa apabila Allah Subhanahu wa Ta'ala jadikan kita dari kalangan orang yang suka berada dalam majlis ilmu seperti ini, jadikanlah itu sebagai satu nikmat yang Allah Ta'ala kurniakan kepada kita, kerana terdapat begitu banyak faedah dan kebaikan apabila kita berada dalam majlis ilmu seperti ini. Pertama, bila kita berada dalam majlis ilmu seperti ini, ia termasuk dalam apa yang disebut oleh Rasulullah SAW. Ada 4 kebaikan yang akan didapati. Pertama, diselubungi oleh rahmat Allah. Yang kedua, dikerumuni oleh para malaikat. Artinya malaikat suka dengan majlis ilmu. Yang ketiga, ketenangan turun ke atas mereka yang berada dalam majlis ilmu itu. Dan yang keempat, Allah menyebut orang-orang yang berada dalam majlis ilmu itu. Subhanallah, itu di antara kelebihan berada dalam majlis ilmu. Kemudian kita bila berada dalam majlis ilmu, kita sudah mendapat sesuatu dan kita ada peluang pula untuk menyampaikannya kepada orang lain. Dan bila kita menyampaikannya kepada orang lain, kita telah menyempurnakan pesanan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Balighu anni walau ayah. Biasa kita dengar ini ya. Sampaikanlah daripadaku walaupun satu ayat. Jadi kita bila berada dalam majlis ini, majlis ilmu seperti ini, bukan satu ayat, malah banyak ayat. Kalau tak dapat ayatnya pun pengertian daripada ayat-ayat itu sendiri. Nah, ini di antara kebaikan bila kita berada dalam majlis ilmu, terutama sekali ilmu yang berhubung dengan keagamaan ini. Yang kedua, kalau kita lihat bahawa bila kita menyampaikan ini termasuk dalam pengertian sedekah yang disebut oleh Rasulullah SAW. Wal kalimatut thayyibatu sadaqatun. Kata-kata yang baik itu adalah suatu sedekah. Bukan payah sangat nak dapat pahala sedekah ya. Sampaikan saja, beritahu kepada kawan tadi dalam majlis ilmu mendengar begini dan sebagainya kan. Mereka nak ikut ataupun tidak, itu masalah mereka. Tapi kita sudah mendapat kebaikan, iaitu pahala sedekah. Dan lagi satu, Rasulullah SAW mengajar melalui menyampaikan ilmu ini kepada orang lain supaya apa? Supaya saling berkongsi pengetahuan, kan begitu. Sebab boleh jadi, kata baginda sallallahu alaihi wasallam, liyuballigha asy-syahidu minkumul ghaib farubba muballighin aw'a minasy-syahid atau kama qala. Orang yang hadir dalam majlis ilmu, ini hadis ini asalnya ialah ketika baginda sallallahu alaihi wasallam menerima wahyu daripada Allah Taala, ada sebahagian sahabat yang bersama dengan baginda dan ada sebahagiannya yang tak ada bersama dengan baginda. Jadi baginda pesan kepada yang ada bersama dengan baginda, yang menyaksikan ketika wahyu diterima oleh baginda, baginda mengatakan, hendaklah yang hadir ataupun yang menyaksikan kedua penurunan wahyu ini sampaikan kepada yang tak hadir. Kenapa katanya? Sebab kemungkinan boleh jadi orang yang disampaikan itu lebih mengerti daripada orang yang mendengar ataupun menyaksikan itu. Inilah Nabi SAW nak mengajar kita apa dia? Interaksi, ya, hubungan di antara kita. Kerana kita tahu bahawa Allah Ta'ala memberikan ilmu kepada seorang ini tidak sama. Ada yang lebih, ada yang kurang dan sebagainya ya? Dan bukan menguasai semua ilmu. Ada yang bidang-bidang ini saja, ada yang satu bidang saja. Ada yang dalam bidang agama pun bukan menguasai semuanya bidang agama. Mungkin dia boleh menguasai dalam hal-hal apa, berhubungan hadis umpamanya, tapi
Mungkin hal-hal yang berhubung dengan apa? Dengan syirah, kurang sedikit umpamanya kan. Bila kita melihat di sini, kita nampak bagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kita supaya kita akan sentiasa berada dalam keadaan saling berhubung di antara satu sama lain. Terlalu seronok, terlalu suka kita ni bila ada orang sampaikan kepada kita. Kerana apa? Kerana kita dapat sesuatu walaupun kita tak hadir. Kan begitu? Mungkin kita tak hadir kerana ada urusan penting. Tapi bila orang sampaikan, subhanallah, begitu kelebihan-kelebihan yang boleh didapati berada dalam majlis ilmu seperti ini. Jadi kerana itu, ya, tuan-tuan dan puan-puan, marilah kita berusaha dan terus minta pertolongan kepada Allah supaya kita ini dijadikan oleh Allah golongan yang suka berada dalam majlis ilmu seperti ini. InsyaAllah Allah Subhanahu Wa Taala Maha mengetahui para jemaah, tidak akan rugi kita kalau berada dalam majlis ilmu, walaupun 45 minit dan sebagainya, dibandingkan dengan mereka yang berada dalam kumpulan-kumpulan atau perhimpunan-perhimpunan yang tidak memberi apa-apa faedah, hanya hiburan saja, hanya kegembiraan saja, ya. Sama ada hiburan itu kadang-kadang mengandungi maksiat, kan begitu? Ada yang tak mengandungi maksiat tapi mungkin berlaku maksiat. Bila penjaga gol tak jaga dengan baik, kena maki penjaga gol. Referee, ya, tak adil, kena maki referee, kan umpamanya kan. Gitu. Kadang-kadang penonton dengan penonton bergaduh, ya. Kita dalam majlis ilmu ini insya-Allah tak bergaduh kita. Jadi itu yang para jemaah kita lihat betapa pentingnya kita berada dalam majlis ilmu ini. Jadi malam ini insya-Allah, ya, kerana kita tidak ada program yang tetap, kemungkinan kita fikirlah mungkin sebulan sekali kita tetapkan, sebab saya masih lagi ada 5 malam yang kosong, ya. Tapi malam Jumaat tu memang orang tak nak ganggu katanya. Sebab malam Jumaat ini patutnya saya ada di Kelana Jaya, ya, tapi oleh kerana jamaah katanya nak bertahlil, tak apalah, tangguhlah, ya. Jadi insya-Allah kalau tak, saya mungkin boleh cadangkan satu tafsir namanya Tafsirut Tarbawi. Tafsirut Tarbawi maknanya tafsir yang berbentuk mendidik, ya, bentuk mendidik yang ditulis oleh seorang daripada ulama daripada Syria, ya. Syria itu kalau Arab disebut Suria, ya. Jadi ulama Syria, ya, dia tak tua sangat, tapi saya dapati bahawa tafsirnya ia lebih berbentuk mendidik kita nanti. Itu kalau sekiranya kita boleh tetapkan dalam sebulan itu mana apa, jadi kita boleh menggunakan nota, ya. Tapi notanya dalam bahasa Arab lah, ya. Notanya dalam bahasa Arab, sebab belum ada terjemahannya dan saya pun belum sempat lagi nak habiskan itu, baru bermula dengan surah Fatihah saja, ya. Dan kita akan cuba baca surah-surah lazim umpamanya lah, seperti apa surah Fatihah umpamanya, lagi apa surah Yasin umpamanya, kan, yang biasa orang baca surah Yasin ni, ataupun ambil surah-surah daripada juz yang ke-30 tu, At-Takasur sampai akhir, kan. Sebab kita biasa baca bila tarawih, kan. Sebagian tempat tu At-Takasur sampai akhir lah tu, ya. Jadi supaya apa? Supaya mudah-mudahan dengan kita memahaminya itu, bila kita melakukan ibadat ataupun membaca Quran, kita dapat merasakan makna-maknanya, yang dia lebih bentuk dalam bentuk apa? Tarbawi namanya. Tarbawi maknanya berbentuk mendidik juga kita. Itu kalau sekiranya bolehlah kita usahakan insya-Allah, ya. Kalau malam Selasa yang terakhir memang saya kosong, ya. Jadi itulah untuk sedikit pandangan, ya. Baik, malam ini kita nak sama-sama lihat, tapi tak keseluruhannya, tapi beberapa perkara penting yang berhubung dengan kehidupan kita. Apa dia? Tajuknya ialah fitnah, pengertian dan bagaimana kita menghadapinya. Kita nak tengok apa pengertian fitnah, nanti kita nak lihat bagaimana kita menghadapi fitnah itu. Kenapa demikian? Sebab
orang Melayu kita ni bila sebut fitnah, apa yang apa dalam minda kita? Negatif kan? Negatif. Maknanya fitnah ni buat cerita kosong, cerita dusta, cerita palsu untuk menimbulkan pertelingkahan, pergaduhan. Itu biasanya kan? Sebab memang ada dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hal ini. Bila Nabi sallallahu alaihi wasallam bertanya sahabat, "Atadruna mal ghibah?" Kamu tahu tak ghibah itu apa? Ghibah ni artinya mengumpat. Ya? Kata sahabat, Allah wa rasuluhu alam, Allah rasulnya yang tahu saja. Kata baginda sallallahu alaihi wasallam lagi, al-ghibatu yang dikatakan mengumpat, zikruka akhaka bima yakrah. Engkau menyebut sesuatu yang tidak disukai oleh saudaramu. Itu mengumpatlah dia. Sahabat tanya lagi, ya Rasulullah, kalaulah yang kami sebut tu betul macam mana? Kata Nabi, kalau yang kamu sebut tu betul, itu namanya mengumpat. Kalau kamu sebut tu tak betul, bohong, itu namanya fitnah. Berbohong, fitnah. Jadi maknanya tak lepas daripada dua dosa lah kan. Jadi yang kita nak lihat malam ini, insyaAllah pengertian fitnah ni sebenarnya bagaimana yang digunakan dalam Al-Quran umpamanya. Secara ringkas bolehlah saya sebutkan bahawa fitnah ini banyak maknanya. Di antaranya ialah al-ibtila wal-ikhtibar, ujian dan dugaan, bukan godaan ya, dugaan, ujian, dugaan ataupun disebut apa? Cobaan, gitu ya. Cobaan ya begitu. Itu di antara maknanya. Juga pengertian fitnah juga ialah al-azab. Azab tu ialah azab, siksa. Ya. Wasyiddah, syiddah ni kedahsyatan ataupun sesuatu yang memberatkan. Wal harqu binnar, iaitu dibakar dengan api. Itu juga nama fitnah. Nanti insya-Allah kita akan lihatlah penggunaan perkataan fitnah ini di dalam Al-Quran ya. Dan begitu juga wa kullu makruhin wa ailin ilaihi, setiap perkara yang tidak disukai oleh seseorang itu pun namanya fitnah juga ya. Seperti apa? Seperti kekufuran, ini tak disukai. Wal ism, iaitu dosa ya. Wal fadihah, fadihah maknanya ini sebagai Allahu Akbar. Ada satu istilah bahasa Inggrisnya tak datang. Wal fujur, fujur tu kejahatan. Wal musibah, dan musibah ya. Wa ghairiha, dan lain-lainnya yang berupa perkara-perkara yang al-makarih, perkara-perkara yang tidak disukai. Jadi apa saja perkara yang tidak disukai, maka apa tu dinamakan sebagai fitnah ya. Jadi kalau sekiranya perkara yang tidak disukai itu datangnya daripada Allah, fa in kanat minallahi fa hiya ala wajhil hikmah. Kalau sekiranya ya ujian perkara yang tidak disukai itu datangnya daripada Allah, itu adalah mengandungi hikmah sebaliknya. Kita tak tahu ya. Kadang-kadang kita sudah cuba berusaha melakukan perkara-perkara yang baik ya, tiba-tiba ada sesuatu yang kita tidak disukai dilakukan oleh orang lain ke atas kita. Contoh sebagai fitnah yang kita faham dalam bahasa Melayu. Kenapa perkara itu berlaku? Kalau kita lihat dari satu sudut, ia ada mengandungi hikmah di sebaliknya ya. Ada cerita baru-baru ini saya dengar daripada seorang, dia tu kena accident. Dia naik motor, dia orang ni lelaki ya, dah ditanya berapa kali, kau ni nak pergi Mekah ke tidak, katanya. InsyaAllah aku nak pergi Mekah. Tapi dia tu kerjanya tidaklah begitu banyak ataupun tidak begitu lumayan pendapatannya ya. Jadi dia bila ditanya, memang aku nak pergi Mekah. Dia beritahu orang pun, aku nak pergi Mekah. Maknanya dia ada azam nak pergi Mekah. Apa yang berlaku?
Suatu hari berlaku aksiden yang agak berat sedikit lah. Ringkasnya, cuba kita tengok aksiden ini suatu yang disukai ataupun tidak. Tak disukai kan? Jadi rupanya ada ujian, ada hikmah di baliknya. Apa dia? Kerana aksiden tu, dia dapat tuntutan insurans daripada pihak yang lawan tu, pihak yang langgar tu, sehingga menyebabkan dia boleh pergi Mekah. Subhanallah. Itu yang kita kata, bila berlaku sesuatu yang tidak disukai, yang bukan kita usahakan dan sebagainya, yang memang daripada Allah, itu ada hikmah di sebaliknya. Jadi kerana itu, kita harus fahami, iaitu pengertian umumnya tadi apa dia? Fitnah itu adalah apa saja perkara yang tidak disukai oleh manusia. Apa saja. Jangan terus ke makna fitnah melagakan saya. Sebab kita nak tengok dalam Al-Quran penggunaan fitnah itu sendiri. Jadi bila datang daripada Allah, maka dia adalah mengandungi hikmat di sebaliknya. Tetapi kalau ia fitnah itu datang daripada manusia, maka fahiya mazmumah. Itu adalah suatu perkara yang tidak disukai ataupun perkara yang tercela. Perbuatan itulah. Perbuatan itu, contohnya macam tadi, orang cuba melaga-lagakan kita. Perbuatan itu daripada manusia. Jadi perbuatan itu perbuatan yang tercela. Tapi yang aksiden tadi, yang Allah lakukan, umpamanya yang sengaja Allah Ta'ala adakan itu kan, bukan apa dan sebagainya. Ya mungkin mabuk dan sebagainya, tapi berlakukah kita? Ataupun rumah kita kecurian dan sebagainya. Itu semua adalah bila datang daripada Allah, dia mengandungi hikmah. Jadi bagaimana nanti kita berhadapan dengan ini? InsyaAllah kita akan lihat ya. Cuma yang penting sekarang kita nak lihat penggunaan perkataan fitnah di dalam Al-Quran. Yang disebutkan tadi berbagai-bagai pengertian perkataan fitnah itu yang disebut di dalam Al-Quran ya. Cuba kita lihat. Di antaranya di dalam Al-Quran bila disebut perkataan fitnah itu, pertama ia membawa makna syirik. Tengok, kita jarang nak dengar ya, fitnah boleh makna syirik tu macam mana ya? Cuba kita lihat firman Allah Subhanahu Wa Taala dalam surah Al-Baqarah umpamanya 193. Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, wa qatiluhum hatta la takuna fitnatan. Perangilah mereka ni musuh-musuh Islam ya, iaitu yang menentang agama Allah. Allah perintahkan qatiluhum, perangilah mereka, hatta la takuna fitnah, agar tidak akan berlaku syirik lepas itu. Sebab mereka ni yang menentang ni ya, diajar ya, didakwah umpamanya supaya beriman kepada Allah, tapi mereka menentang ya, menentang sehingga nak membunuh. Maka Allah Ta'ala suruh perangi mereka supaya tidak berlaku fitnah. Dan dalam surah Al-Baqarah 217 pun Allah Ta'ala menyebutkan, yang biasa kita dengar seolah-olah makna fitnah itu ialah melaga-lagakan orang dan sebagainya. Tapi tidak, pengertian situ ialah pengertian syirik. Wal fitnatu akbaru minal qatli. Fitnah itu maknanya syirik itu lebih besar daripada pembunuhan ya. Dan surah Al-Baqarah surah Al-Anfal ayat 39 Allah menyebutkan wa qatiluhum hatta la takuna fitnatan wa yakuna ad-dinu kulluhu lillah. Perangilah mereka sehingga tidak berlaku syirik, dan lepas itu apa akan berlaku? Wa yakuna ad-dinu kulluhu lillah. Dan jadilah nanti selepas itu agama ini semuanya adalah untuk Allah Subhanahu Wa Taala, iaitu untuk mereka beriman dan bertakwa kepada Allah Taala. Itu makna yang pertama, iaitu bermakna syirik. Yang kedua, di dalam Al-Quran, ini semua penggunaan dalam Al-Quran ya. Fitnah itu bermakna kufur ya, kekufuran. Surah Al-Imran umpamanya Allah berfirman, فَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ زَيْغٌ فَيَتَّبِعُونَ مَا تَشَابَهَ مِنْهُ ابْتِغَاءَ الْفِتْنَةِ. Maksudnya apa?
Fa ammal ladzina fi qulubihim zaygun, adapun orang yang dalam hati mereka ada kecenderungan kepada kesesatan, fayattabi'una ma tashabaha minhu ibtigha'al fitnah, maka mereka akan mengikut perkara-perkara yang syubhat di dalam Al-Quran kerana inginkan kekufuran. Jadi orang yang ada kecenderungan kepada kesesatan, mereka nanti akan mengambil pengertian-pengertian Al-Quran yang mengelirukan dan akibatnya nanti membawa kepada kekufuran. Itu kufur pula, ya. Kemudian surah At-Taubah, Allah berfirman, laqad ibtaghawul fitnata, sesungguhnya mereka lebih inginkan kepada kekufuran. Dan pengertian yang banyak digunakan perkataan fitnah di dalam Al-Quran ialah dengan pengertian dengan makna ujian, cobaan dan dugaan. Ini yang lebih banyak, ya. Lebih banyak digunakan di dalam Al-Quran, ya. Di antaranya Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Mulk umpamanya. Allah berfirman, allazi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Ya, yaitu Allah Taala menjadikan kehidupan dan kematian itu adalah untuk menguji kamu siapa di antara kamu yang baik amalannya. Surah Taha umpamanya, Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa fatannaka futuna. Futuna ini adalah jamak daripada fitnah dan masdar daripada fitnah, dan kami menguji kamu dengan sebenar-benar ujian. Dalam Al-Quran pun Allah Subhanahu wa taala tengah mengingatkan kepada kita bahawa kita ini tidak akan dibiarkan mengaku sudah beriman sebelum diuji. Ahasiban nasu ayyutraku ayyaqulu amanna wa hum la yuftanun. Apakah manusia itu menyangka mereka akan dibiarkan boleh mengaku kami sudah beriman padahal belum diuji. Wa hum la yuftanun. Yuftanun itu adalah perkataan yang ada kaitannya dengan perkataan fitnah, ya. Jadi kalau kita boleh melihat ayat seperti ini, maknanya ialah fitnah itu bermakna dengan ujian, ya. Surah Al-Ankabut umpamanya, Allah berfirman, ayyaqulu amanna wa hum la yuftanun. Ini yang saya sebutkan tadi, iaitu ayat kedua daripada surah Al-Ankabut. Dalam makna yang lain, Allah Subhanahu wa taala berfirman bahawa fitnah itu membawa pengertian azab. Surah An-Nahl umpamanya, Allah berfirman, summa inna rabbaka lillazina hajaru min ba'di ma futinu. Kemudian sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala, ya, memberikan kepada orang-orang yang berhijrah selepas mereka futinu, selepas mereka diazab. Ini cerita siapa? Cerita golongan muhajirin. Dan golongan muhajirin, mereka tu disiksa, diazab waktu di Mekah, kan begitu? Jadi selepas mereka tu disiksa, diazab di Mekah, termasuk siapa di antaranya? Bilal bin Abi Rabah, ya. Sehingga ada yang mati dari kalangan sahabat-sahabat itu, Sumayyah, kan? Begitu, ya. Jadi mereka ini yang diazab, disiksa dan berbagai-bagai ujian yang Allah Ta'ala berikan. Allah Subhanahu wa taala mengatakan bahawa perkataan min ba'di ma futinu, selepas mereka diazab ataupun disiksa, Allah memberikan kepada orang beriman untuk yang mereka itu golongan yang berhijrah itu, ya. Kemudian dalam surah Az-Zariyat yang Allah Ta'ala tujukan kepada golongan mereka yang terhaka kepada Allah Ta'ala, Allah berfirman, zuqu fitnatakum, rasailah fitnatakum. Katanya fitnah, tapi maknanya zuqu azabakum, rasailah azab yang kamu terima itu. Jadi itu dalam makna azab, ya. Dalam surah Taubah ayat 49 pula, fitnah itu dengan makna dosa.
Allah berfirman, wa minhum man yaqulu dhanni wa la taftinni ala fil fitnati saqatu. Mereka, di antara mereka ada yang mengatakan, benarkanlah ataupun izinkanlah kepadaku dan jangan engkau jatuhkan ataupun memberi dosa kepadaku, ya. Ala fil fitnati saqatu. Ketahuilah mereka itu dalam dosa itu telah jatuh ataupun telah melakukannya, ya. Jadi kalau kita lihat dalam ayat ini, dalam beberapa ayat lain, Allah Subhanahu wa taala pun mengingatkan kepada kita bahawa fitnah dalam pengertian ujian tadi, ia berlaku kepada siapa? Kepada harta kita, kepada anak kita, dan kepada isteri-isteri. Ini berlaku, ya. Innama amwalukum wa auladukum fitnah. Sesungguhnya harta-harta kamu dan anak-anak kamu adalah sebagai fitnah, maknanya ujian, ya. Mana ada anak-anak kita, memang ada sebahagian anak itu kadang-kadang membuat fitnah antara mak dengan itu, memang ada. Tapi pengertiannya di situ ialah sebagai ujian kepada kita. Bagaimana dia jadikan ujian kepada kita? Harta kita pun jadi ujian kepada kita. Pertama sekali ialah bagaimana harta itu harus dibelanjakan bila kita sudah memilikinya. Kan Rasulullah SAW ingatkan kita bahawa di antara perkara yang akan ditanya nanti sebelum terus melangkah di hari akhirat nanti, di hari kiamat nanti, sebelum kita terus melangkah sama ada ke syurga ataupun neraka ni manusia ini, Nabi SAW mengatakan 4 perkara yang akan ditanya nanti. La tazulu qadama 'abdin yaumal qiyamati hatta yus'ala an arba'. Kaki seseorang hamba itu tidak akan terus melangkah pada hari kiamat nanti sehinggalah akan ditanya 4 perkara. Pertama, an umrihi fima afna, tentang umurnya dihabiskan ke mana. Allah, payahnya nak jawab nanti itu, ya. Wa an syababihi fima abla, usia muda digunakan dalam perkara apa. Kenapa Rasulullah SAW dalam hadis ini menyebutkan secara khusus usia muda? Tak cukup ke dengan tadi? Yang tadi umum kan? Sebab usia muda ni, orang muda ini godaannya lebih berat, lebih keras lagi dibanding orang yang sudah lanjut usia. Kan begitu, ya? Yang kita lihat sekarang ni banyak ni perkara-perkara sasarannya kepada orang muda saja kan? Apa sajalah, tak kira dalam bentuk hiburan ke, dalam bentuk apa pun, orang muda, ya. Dan kalau orang tua pun terikut-ikut, maknanya berat sangatlah, ya. Sebab dia dah terlepas, patutnya dah tak masuk campur lagi lah, ya, hal itu, ya. Tapi dia nak masuk campur juga, ya. Jadi kita lihat dia bagaimana Rasulullah SAW mengingatkan kepada kita tentang apa? Tentang usia ini. Yang kita nak lihat nanti ialah yang terakhir. Yang ketiga ialah wa'an ilmihi fima ya'malu fi, ya, dengan ilmunya yang ada tu pada apa dia gunakan. Sebab para jemaah, ya, hatta ilmu-ilmu yang berhubung dengan agama, orang yang memiliki ilmu keagamaan pun tak terlepas daripada fitnah. Yang kita bimbangkan ialah apa dia? Bila sampai kepada peringkat menjual agama kerana habuan sedikit daripada dunia. Itu yang Rasulullah SAW ingatkan. Ada golongan yang apa dia? Yabi'u dinahu li aradin minat dunia. Dia menjual agama kerana habuan sedikit daripada dunia. Ini boleh berlaku, ya. Dan pengertian itu diantaranya ialah ada orang yang sanggup menukar agamanya kerana nak dapat habuan dunia. Dan ada orang yang sanggup menjual agamanya, iaitu ilmu agamanya, kerana nak dapatkan habuan dunia. Yang sampai orang diberdaya berbagai-bagai cara lah, ya. Jadi itu yang apa tentang ilmu. Dan yang keempat, kata Nabi SAW, wa an malihi min aina iktasabahu wa fima anfaqa, tentang hartanya
Dari mana dia dapat? Kan ujian. Ya, sekarang kalau kita lihat dengan keadaan yang orang makin susah hati, ya. Sebab apa? Sebab apa? Barang naik, ya, akibat daripada minyak naik, barang naik. Kemudian nak ambil GST pula, ya. Itu kan. Jadi menyebabkan ada orang yang merasa bimbang dengan ini. Itu kalau kita pahami, itu sebahagian daripada ujian sebenarnya kalau kita boleh pahami, kerana ada kaitannya dengan harta. Maka kita fikirlah seorang itu bagaimana sekarang nak dapatkan harta itu dengan keadaan seperti ini. Kalau sekiranya tak terselamat daripada pemeliharaan Allah, dia akan berfikir bagaimana caranya untuk mendapatkannya. Dan sekarang pun kita dah banyak cerita bagaimana, kan, ya, sampai ada kaitannya dengan keselamatan, kan. Bayangkan, ya, pegawai bank yang diiringi oleh pegawai keselamatan, dia pula yang tembak orang itu, kan. Dan ini tidak lain ada kaitannya dengan tekanan-tekanan kehidupan. Maka orang yang beriman saja yang insya-Allah yang akan selamat. Sebab itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menggambarkan orang yang benar-benar beriman itu imannya cukup luar biasa. Kata baginda, ajaban li amril mu'min. Aneh sekali perilaku dan tindakan orang-orang yang beriman. Tapi beriman ini bukan sekadar beriman begitu saja, ya. Beriman yang benar-benar dalam pengertian dalam hidupnya. Ya, ajaban li amril mu'min. Inna amrahu kullahu lahu khair wa laisa zalika illa lil mu'min. Luar biasa sekali perilaku dan tindakan orang mukmin ini. Perkara ini ada berlaku pada dia, tidak ada pada orang lain. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Orang mukmin yang seperti ini, in asabat usarra syakar fa kana khairan. Dia bila mendapat kebaikan, nikmat, tak lupa bersyukur, maka itu baik untuknya. Wa in asabathu darra, dan dia kalau ditimpa ataupun memperolehi perkara-perkara yang tidak baik, ya, musibah dan sebagainya, sabar, dia terus bersabar, fakana khairan, dan itu adalah baik untuknya. Jadi dalam Al-Quran pun Allah Subhanahu wa ta'ala menyebutkan dalam firman-Nya, wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnah, dan kami uji kamu dengan kebaikan dan keburukan. Agaknya kita boleh ambil cerita di antara contoh yang berhubungan dengan harta ini, ya. Dalam Al-Quran Allah Ta'ala ceritakan orang kaya itu siapa namanya? Qarun, kan? Qarun, ya. Qarun ini hartanya begitu hebat sekali sehingga Allah Ta'ala ceritakan di dalam Al-Quran bahawa ketika dia keluar dengan pakaiannya yang begitu membanggakan, ada orang-orang yang bersuara, alangkah baiknya kalau kami diberikan seperti Qarun. Tengok, kan, dia tengok orang sudah jadi ujian, kan. Alangkah baiknya kalau tahu sekiranya kami dijadikan seperti Qarun yang memiliki harta, yang kalau kita lihat dalam Al-Quran pun anak kunci harta si Qarun ni, orang yang gagah-gagah nak angkat pun tak kuat dah. Jangan kata saya dengan memang tak kuat lah, ya. Kalau kita lihat dia, Allah Ta'ala sendiri sebut dalam Al-Quran, kan, orang-orang dahulu lebih kuat daripada kamu. Kamu tu kepada mereka yang berada di zaman Rasulullah SAW. Ketika Quran diturunkan, kan, Allah Ta'ala menceritakan orang dahulu tu lebih kuat daripada kamu. Cuba kita lihat macam mana kuatnya mereka. Mereka boleh pahat bukit bukau, dijadikan apa tu? Kan? Kota dan sebagainya, kan? Kita pakai alat. Tapi bila mereka derhaka kepada Allah Ta'ala, Allah lenyapkan mereka dengan mudah saja. Yang saya nak ceritakan bawa sini ialah, tengok ujian, kan. Bila tengok saja Qarun tu dengan hartanya, dengan pakaiannya begitu megah sekali, maka adalah di antara mereka ini
yang lemah imannya mengatakan alangkah baiknya kalau sekiranya kami diberikan seperti Qarun. Lepas itu bila Qarun dibenamkan oleh Allah Taala dengan rumahnya sekali, barulah start ya. Beginilah kalau Allah hendak melakukan sesuatu itu mengikut apa yang dikehendakinya, berlakulah ia. Jadi para jamaah, artinya bila kita melihat ya kekayaan orang, bila melihat kemewahan-kemewahan yang dinikmati oleh orang, jadikanlah ya kepada kita sebagai ujian. Kalau sekiranya kita tidak dapat seperti mereka, Allah nak uji kita sejauh mana kita boleh bertahan untuk terus taat kepada Allah. Bukan dalam pengertian taat salat ya. Kalau taat salat itu biasa. Taat apa dia? Menjaga diri kita daripada melakukan perkara yang dilarang. Kan begitu? Kenapa Alhamdulillah kita minta rasuah? Sebab kita nak tahan iman kita ni, nak mempertahankan diri kita dengan iman kita bahawa rasuah itu adalah haram. Dan haram pula Nabi SAW menyebutkan ar-rasi wal murtashi finnar. Pemberi rasuah, penerima rasuah, dua-dua masuk dalam neraka. Jangan kata yang memberi saja, yang menerima pun masuk juga ya, ataupun jangan kata yang menerima saja, yang memberi pun masuk. Bukan dia dua, jadi orang tengah pun masuk juga, kata Rasulullah SAW. Warra'ish bainahuma, jadi orang tengah untuk urusan rasuah, kan? Sama semuanya masuk ya? Ada satu ustaz, dia cerita dia nak pergi satu kuliah, kawan kabur kan, sekali kena tahan lebih speed ya? Laju sampai kan, lebih hard laju, kena tahan. Dia beritahu lah, saya nak pergi kuliah gini kan. Ada lah bahasa dia katanya ya. Mula-mula minta apa? Minta IC. Lepas itu minta lesen. Lepas lesen lesen saja. Kenapa cek lagi? Saja, lesen saja. Tak faham betul Ustaz. Dia kata tak lah. Dia terang-terang dia kata, Encik, kalau Encik nak masuk neraka, Encik masuk neraka lah. Sebab saya yang bagi pun masuk neraka katanya. Oh susah. Jadi itu nak katakan. Sebab itu kita kena tahu bahawa bila begini, jangan kita anggap yang menerima tu, kita yang memberi pun akan sama ya? Sama juga dengan minum arak, kan begitu kan? Peminumnya, penuangnya, melayannya, yang membawa sampai dia dapat ya, walaupun dia tak minum, sama dosa dia dengan orang yang meminum. Jangan kata kalau gitu aku minum lagi bagus katanya. Jangan gitu ya. Daripada yang minum sampai itu tetap sama dosanya ya. Jadi itulah yang kalau kita lihat ya, apa dia tadi, iaitu Allah Ta'ala uji kita dengan kebaikan dan keburukan. Dapat nikmat, ujian ya, tak dapat nikmat ataupun rezeki pun ujian. Jadi ini ujian ini tidak lain untuk apa? Allah Ta'ala nak menguji kita supaya nak melihat ayyukum ahsanu amalan. Siapa di antara kamu yang amalnya paling baik sekali. Jadi bila apa yang dimaksudkan dengan amalan yang paling baik sekali? Kalau tak salah saya kena Ali mengatakan yang dikatakan yang paling baik, yang pertama ialah yang betul-betul mengikut sunnah yang diajar oleh Rasulullah SAW. Maknanya yang diikut yang diajar oleh baginda sallallahu alaihi wasallam. Itu yang paling baik ya, yang dimaksudkan dengan ayyukum ahsanu amalan ya. Yang kedua ialah ia dilakukan tidak lain kerana mencari keridaan Allah. Sama ada ia merupakan suruhan ataupun merupakan larangan ya, yang diajar oleh Rasulullah SAW, yang mengikut diajar oleh Rasulullah SAW. Dalam hal melakukan apa yang disuruh, yang mengikut apa yang dibenarkan oleh Allah SWT melalui Rasulullah SAW, bila kita melakukan itu bukan kerana Allah, tengok ya, bila dilakukan bukan kerana Allah, ia disebut sebagai apa? Syirik.
Syirkun khafi kan disebut istilahnya oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, ittaqus syirkal khafi. Ya, peliharalah diri kamu daripada syirik yang tersembunyi. Bila tanya apa itu syirik yang tersembunyi ya Rasulullah, katanya ialah ar-riya. Ya, iaitu bila kita melakukan sesuatu suruhan bukan kerana Allah, maka dia membawa kepada syirik yang khafi, syirik yang tersembunyi, iaitu riya. Ya, kalau kita meninggalkan sesuatu bukan kerana Allah, ia membawa kepada kekufuran pula. Itu meninggalkan sesuatu yang dilarang oleh Allah Ta'ala, tapi dia meninggalkan bukan kerana Allah, itu membawa kepada kekufuran. Tapi bila melakukan sesuatu yang disuruh tapi bukan kerana Allah, itu membawa kepada syirik. Iaitulah riya tadi. Jadi kedua-dua ini dia hendaklah dilakukan semata-mata kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau sekiranya melakukan sesuatu perintah kerana Allah, kalau meninggalkan sesuatu larangan pun kerana Allah. Kenapa demikian? Sebab yang menentukan sesuatu itu sama ada suruhan ataupun larangan ialah Allah. Nabi sallallahu alaihi wasallam sendiri pun bukan baginda yang tentukan itu. Nabi hanya menyampaikan kan. Apa buktinya? Kita boleh buka surah At-Tahrim umpamanya. Yang tuan-tuan ada yang hafal ini. Ya. Ayat pertama surah At-Tahrim. Ya ayuhan nabi, lima tuharrimu ma ahallallahu laka tabtaghi mardata azwajik. Ayat ini kalau kita baca dalam kitab tafsir ada menyebut tentang sabab nuzul. Kalau kita belajar dalam pengajian ulum Quran, ada bab namanya sababun nuzul. Ya, tapi bukan semua ayat yang turun tu ada sebabnya. Ya, tapi ada beberapa ayat yang diturunkan oleh Allah Ta'ala, malah ada surah yang diturunkan ada sebabnya. Surah yang diturunkan ada sebabnya seperti surah Al-Ikhlas, ya, ataupun surah Al-Kafirun. Ya, surah Al-Ikhlas tu Qul huwallahu ahad kan. Ini adalah ada riwayat yang menceritakan bagaimana orang-orang musyrikin bila Nabi sallallahu alaihi wasallam ajak beriman kepada Allah dan sebagainya, mereka tu tunjuk dia punya berhala masing-masing. Mereka kata ini Tuhan-Tuhan kami, ya, iaitu apa? Lata, itu nama Tuhan mereka. Al-Alata, Manata, Uzza, Hubal, ya. Jadi mereka tanya, siapa Tuhan kau wahai Muhammad? Allah pun turunkan Qul huwallahu ahad. Ini dalam satu riwayat, ya, sampailah akhir. Begitu juga dengan surah Al-Kafirun. Kita tahu kan sebabnya surah Al-Kafirun? Sebab orang-orang musyrikin ini mereka cuba berkompromi, ya, dengan Nabi, ya, nak apa bertolak ansur dengan Nabi, tak bergile-gile. Mereka sanggup Tuhan sembah Allah, ya, untuk beberapa masa, dan dia minta kepada Nabi supaya sembah pula Tuhan-Tuhan mereka untuk beberapa masa. Allah Ta'ala pun turunkan ayat ataupun surah Qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun hingga akhir. Itu yang dikatakan sebab turun. Dan yang tadi itu surah Tahrim, Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, kerana terasa kerana salah seorang di antara isteri Nabi sallallahu alaihi wasallam tak berapa suka nak makan madu lebah. Ya. Maka oleh kerana nak mengambil hati isteri yang tak suka makan madu lebah ini, terlintas dalam hati Nabi nak mengharamkan madu lebah. Ya, terpaksa sebut madu lebah lah, ya. Sebab madu ada makna lain pula nanti, ya. Jadi bila Nabi terlintas begitu, Allah pun turunkan ayat ini. Ya ayyuhan nabi, wahai Nabi, lima tuharrimu ma ahallallahu laka tabtaghi mardata azwajik. Ini ayat pertama surah Tahrimnya. Wahai Nabi, kenapa kau cuba nak mengharamkan sesuatu yang dihalalkan Allah kepadamu semata-mata nak mengambil hati salah seorang di antara isteri kamu? Ini yang kita nak lihat apa dia?
iaitu bahawa apa saja suruhan ataupun larangan yang haram ataupun halal bukan Nabi yang tentukan. Kalau nak ikut ini asalnya Nabi seperti nak mengharamkan kan, nak mengharamkan apa? Madu tu kan. Tapi Allah nak memberitahu yang menghalal mengharamkan adalah Allah. Nabi Allah Ta'ala dalam bentuk bertanya pada Nabi, yang berbentuk teguran kepada Nabi, iaitu kenapa kau cuba nak mengharamkan sesuatu yang dihalalkan oleh Allah. Jadi melalui ayat ini kita tahulah bahawa menghalalkan sesuatu ataupun mengharamkan sesuatu bukan Nabi yang tentukan. Nabi hanya menyampaikan. Buktinya ayat ini. Kalau ikut tu Nabi dah haramkan kan, kerana nak ambil hati isteri Nabi. Jadi ini yang kita nak lihat para jamaah, ialah apa dia? Suruhan, larangan, menghalal ataupun mengharamkan, menentukan masuk surga ataupun tidak, memberi hidayat ataupun tidak, itu semua adalah ketentuan daripada Allah. Bila itu semua ketentuan daripada Allah, maka kita dituntut oleh Allah Subhanahu Wa Taala supaya melakukannya dengan niat ataupun ingin mencari keredaan Allah Subhanahu Wa Taala. Begitu juga meninggalkan larangan-larangan Allah Subhanahu Wa Taala supaya kita ini meninggalkan tidak lain mencari keredaan Allah Subhanahu Wa Taala. Berat sekali hukuman yang akan kita terima nanti di hari akhirat, ya. Apabila kita melakukan sesuatu ataupun meninggalkan sesuatu bukan kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Kerana orang yang kita tunjukkan amalan itu, kalau mengikut apa yang dipesan oleh Rasulullah SAW, akan diminta supaya membela ataupun menolong orang yang melakukan sesuatu itu bukan kerana Allah Subhanahu Wa Taala, tapi kerana orang itu. Sehingga dikatakan kepada orang yang melakukan amalan ini secara riya, cuba kamu minta tolong kepada orang yang cuba kamu tunjukkan amalan itu. Di akhirat nanti tidak ada siapa dapat membela dosa ataupun menanggung dosa orang lain. Wala taziru waziratu wizra ukhra. Tidak ada satu jiwa ataupun satu diri yang telah melakukan dosa itu menanggung dosa orang lain, ya. Kalau suami dengan isteri ini, dia bukan bertanggung dosa isteri yang tak menutup aurat, ya. Isteri yang tak menutup aurat, dia tanggung dosanya sendiri. Tapi suami ini menanggung dosa bukan kerana isterinya, tapi kerana dia tak suruh isterinya. Itu yang ditanggung dosa. Dosa isteri tak menutup aurat, dosa suami tak suruh ataupun tidak menegur. Itu dosa dia. Memang betul lah bila Allah Ta'ala kata satu jiwa tidak menanggung dosa jiwa orang lain. Yang isteri tanggung dia, yang dia bukan tanggung isterinya, ya, dosanya, tapi tanggung kerana tak buat, tak suruh isteri. Ini yang kita boleh lihat bahawa di akhirat nanti para jamaah tak ada orang akan menanggung dosa orang lain. Walaupun di dunia ni ada yang boleh kata aku tanggung segalanya, tak ada. Di akhirat malah Allah Ta'ala sebut di dalam beberapa ayat, bahkan mereka ini akan melepaskan diri daripada apa? Daripada dosa yang dilakukan oleh orang yang diajak. Kita tengok, gambarkan, lihat macam mana Allah Ta'ala gambarkan di dalam Al-Quran, ya, iaitu bagaimana orang yang diikut itu melepas diri daripada orang yang mengikut. Sebab itu kita ini disuruh supaya menjadi golongan yang faham ajaran agama, supaya jangan melakukan sesuatu itu ikut-ikut saja ajakan orang lain, sehingga kepada peringkat dikata sanggup nak menanggung dan sebagainya. Kita jangan terpedaya dengan apa yang dikatakan, kerana Allah Ta'ala menggambarkan di dalam Al-Quran, istabarra'al ladhina tubi'u minal ladhina taba'u wa ra'awul ahzab wa taqatta'at bihimul asbab wa qala alladhina taba'u law anna lana karratan fanatabarra'a minhum kama tabarra'u minna kadzalika yurihimullahu a'malahum hasaratin 'alaihim wa ma hum bikharijina minan nar. Maksudnya ialah, ingatlah, kata Allah Ta'ala, tengok ya, subhanallah, kita belum mati lagi ni, kita masih hidup lagi ni.
Tapi Allah yang Maha Pengasih Penyayang kepada orang yang mau petunjuk daripada Al-Quran, kita dapat rasakan sayangnya Allah kepada kita orang beriman. Ini kita yang perlu tanamkan dalam diri kita, dan kita ajak orang lain supaya menyedari hal ini. Dalam Al-Quran, ayat-ayat yang menceritakan tentang balasan-balasan yang akan diterima oleh manusia, pada orang yang beriman khususnya, dia hendaklah merasakan ini tanda sayang Allah kepada kita. Di antaranya ayat tadi. Apa kata Allah Ta'ala? Istabarra'al ladzina tubi'u minal ladzina taba'u. Ingatlah, tatkala apa? Tatkala orang yang diikut itu melepas tangan daripada orang yang mengikut. Sebab itu kita ini harus paham ajaran agama. Kalau tidak, itulah ya. Dia kata dia nak jamin. Nak jamin, nak beri syafaat nanti di hari kemudian. Tuan-tuan tengok kan video tu, video klip Rasul orang Melayu tu. Kan? Dia terang katanya, kan? Pengikut dia kata, tu Rasul kita tu ada. Dia nak menolong, nak ambil syafaat kepada kita nanti di hari kemudian. Subhanallah. Nah kan? Alhamdulillah lah kita faham kan benda ini kan. Tapi kalau kita lihat berapa pengikut dia, lebih kurang 50 lebih ya, yang ditahan tu. Cikgu lah dia kan. Macam mana ya? Kalau kita kata subhanallah ya, kalau kita tengok video klipnya tu, memanglah orang yang ada tu, yang faham tu macam pening kepala dengan dia kan. Dia kata tahu tak, innaka laminal mursalin tu, ayat ketiga dari surah Yasin, itu saya lah kata dia. Tengok kan. Tapi mungkin kita kata, dah, kalau kita kata gitu, kenapa ada 50 orang pengikut? Nampak kan? Kerana jahil, kerana tak duduk dalam majlis ilmu yang benar-benar boleh menyelamatkan mereka. Dan inilah Allah Ta'ala yang sebutkan di dalam Al-Quran. Ingatlah, tatkala orang yang diikut itu melepas diri, melepas tangan daripada orang yang mengikut. Istabarra'al ladzina tubi'u minal ladzina taba'u wa ra'aul 'adzab, dan mereka sudah melihat azab di hadapan mereka. Golongan ini sama-sama dua-dua tu ya. Wa taqatta'at bihimul asbab, dan tidak ada jalan untuk menyelamatkan waktu itu. Dah tak ada jalan lah. Wa qala alladzina taba'u, berkatalah orang yang mengikut waktu itu, law anna lana karratan, kalaulah kami ada peluang balik semula ke dunia, fanatabarra'a minhum, kami akan lepas tangan daripada mereka, manakah nak ikut mereka, kama tabarra'u minna, sebagaimana mereka sekarang ini melepas tangan daripada kami. Kazalika, demikianlah, yurihimullahu a'malahum hasaratin alaihim, Allah Ta'ala memperlihatkan kepada mereka segala amalan yang mereka lakukan itu waktu di dunia menjadi penyesalan ke atas mereka. Wa ma hum bi kharijina minan nar, mereka tidak akan dapat keluar daripada api neraka. Ini Allah Ta'ala ceritakan di dalam Al-Quran, dan ada ayat lain yang menggambarkan sedemikian rupa. Kerana itu kita haruslah sama-sama memerhatikan apa-apa yang telah diperingatkan oleh Allah dan Rasulnya daripada dalam ajaran agama ini. Jadi begitu sekian kita lihat sedikit tentang apa? Tentang pengertian fitnah itu sendiri. Maka kita sekarang boleh melihat bagaimana kita berhadapan dengan fitnah ini. Bagaimana kita nak berhadapan dengan fitnah ataupun yang disebut dalam pengertian ujian-ujian itu. Pertama sekali, tidak lain ialah kita berhadapan dengan ujian ini mestilah mempunyai ilmu. Kalau kita tak mempunyai ilmu, kita tak tahu itu adalah ujian. Bila tak tahu ada ujian, maka apa yang berlaku seperti yang disebutkan tadi kan? Bila Allah Ta'ala uji kepada manusia ini, ya, dalam dalam surah apa ini ya, Allah Ta'ala sebut manusia ini, bila Allah Ta'ala uji dengan memberikan nikmat dan sebagainya, dia akan mengatakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, fa'ammal insanu idza mabtalahu rabbuhu fa'akramahu wa na'ama fayaqulu rabbi akramani.
Adapun manusia ini apabila Tuhannya mengujinya dengan apa? Dengan memuliakannya dan memberikannya nikmat, maka dia katakan Tuhanku telah menguji aku. Wa amma idza mabtalahu faqadara alaihi rizqa fayaqulu rabbi ahanan. Adapun bila Allah Ta'ala kurangkan sedikit daripada nikmat hartanya itu, dia mengatakan Tuhanku dah hina aku. Tidak, ya. Dia tahu bahawa yang Allah Ta'ala sebutkan tadi, baik ataupun buruk, nikmat ataupun bencana dan sebagainya, semuanya adalah ujian. Kita mengambil pengajaran daripada apa yang berlaku kepada orang-orang yang diberi nikmat. Siapa dia? Nabi Sulaiman alaihissalam. Allah memberikan dia kelebihan sebagai raja. Allah memberikan kelebihan kepadanya, boleh memahami bahasa binatang, malah boleh arah jin, mengeluarkan angin dan sebagainya. Tapi apa kata Nabi Sulaiman alaihissalam? Hadza min fadli rabbi. Ini adalah kurniaan yang datang daripada Tuhanku, liyabluwani, untuk menguji aku, ashkuru am akfur. Apakah aku tahu bersyukur nanti ataupun kufur kepada nikmat Allah Ta'ala. Tengok itu Nabi Sulaiman. Berbeza dengan siapa? Qarun. Qarun, ya, yang bila dengan nikmat yang Allah Ta'ala begitu besar diberikan kepadanya, bila diperingatkan kepadanya supaya jangan sombong, jangan angkuh, ya, kerana itu adalah ujian Allah Ta'ala. Apa dia kata? Innama utituhu ala ilmin indi. Aku dapat semua ini kerana aku pandai. Dia tak tahu bahawa itu ujian daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab itu para jamaah, insya-Allah, mudah-mudahan bila kita tahu bahawa ini ujian, itu yang dikatakan tadi, bila dapat senang, jangan lupa bahawa itu pun adalah ujian daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Nak melihat sejauh mana kita gunakan kesenangan ataupun nikmat itu di jalan yang dibenarkan, malah disuruh oleh Allah Ta'ala. Kan ujian, ya. Bila mendapat kesusahan, jangan lupa itu pun adalah ujian. Allah berfirman dalam Al-Quran, fa'ammal insanu iza mabtalahu rabbuhu fa'akramahu wa na'ama fayaqulu rabbi akraman wa amma iza mabtalahu faqadara alaihi rizqa. Dan sebaliknya, kalau sekiranya Allah Tuhan, Allah itu menguji mereka dengan dikurangkan rezekinya, fayaqulu rabbi ahana. Kalla, bukan demikian. Kamu sifatnya ialah balla tukrimunal yatim. Kamu tidak memuliakan anak-anak yatim. Wala tahadduna ala ta'amil miskin. Kamu tidak menggalakkan orang lain supaya memberi makan kepada orang miskin. Wa ta'kuluna turasa aklan lamma wa tuhibbuna al-mala hubban jamma. Ini sifat manusia. Dalam ayat yang lain Allah Subhanahu Wa Taala demikian, wala in azaqna al-insana minna rahmatan summa naza'nahu innahu la ya'usun kafur. Manusia ini apabila kami memberikan nikmat kepadanya, ya, lain azaqnahu ni'matan, kami rasakan kepadanya nikmat, summa naza'nahu, kemudian kami cabut sedikit saja nikmat itu, innahu la ya'usun kafur, dia akan menjadi orang yang putus asa dan akan kufur kepada Allah. Kufur nikmat namanya, ya. Kemudian apa dia kata Allah Ta'ala? Walain azaqnahu na'ma'a ba'da darraha massathu la yaqulanna zahabas sayyi'atu anni innahu la farihun fakhur. Sebaliknya, bila dia sudah diberikan nikmat setelah dia melalui kesusahan sebelumnya, tak kiralah kesusahan yang panjang atau pendek, tapi selepas susah Allah Ta'ala berikannya nikmat, dia akan menjadi apa? Menjadi orang yang kafur, ya, iaitu menjadi orang yang kufur kepada Allah dan menjadi orang yang sombong dan angkuh, ya. Dia kata apa? Zahabas sayyi'atu anni, kesusahan, keburukan dah. Biasa kan kita dengar, dah tak usah bimbang dah, ya. Tengoknya kita rajin, ya. Tu rajin ni tak dapat dia, dah tak bimbang. Dia tak tahu yang bagi itu siapa? Allah ni. Bahawa banyak ada orang yang berusaha sungguh-sungguh, Allah Ta'ala tahan, tapi dia boleh bersabar
Sehingga dengan kesabaran itu Allah memberikan balasan yang lain, bukan berbentuk material. Yang masalahnya manusia ini melihat sesuatu itu dalam bentuk material. Bila bentuk material ni, ya, tak kira lah apa bentuknya. Bila bentuk kebendaan, itulah dikatakan nikmat. Dia tak tahu bahawa nikmat itu lebih luas daripada itu. Kita cuba perhatikan, kita sihat ini bukan nikmat ke tu? Ya, lapang masa kita, nikmat kan? Sehingga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengingatkan kepada kita bahawa dua nikmat ini banyak orang tertipu padanya. Ni'matani maghbunun fihima katsirun minan nas. Terdapat dua nikmat, ramai manusia terpedaya padanya. Kenapa terpedaya? Sebab dia tak tahu bahawa itu nikmat. Bila dia tak tahu itu nikmat, dia tak gunakan dalam perkara yang disuruh oleh Allah Ta'ala ataupun oleh Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Apa dia pertama? As-sihhatu, kesihatan badan. Dan bila sihat ni, ke mana digunakan kesihatan itu? Kan begitu kan? Alhamdulillah, kita, Allah Ta'ala jadikan kita gunakan dalam perkara yang bermanfaat. Maghrib tadi berjamaah, ya. Kemudian kita majlis ilmu. Lepas ini insya-Allah kita akan berjamaah lagi kan? Nah, kena tanya tak nanti? Kena tanya. Allah Subhanahu wa taala suruh sebut di dalam At-Takasur, ya. Summa latus'alunna yauma idzin 'anil na'im. Kemudian pasti kamu akan ditanya pada hari itu. Hari itu mana? Hari akhirat nanti, tentang nikmat yang telah diterima. Ini yang kata Nabi, dua nikmat ini ramai orang terpedaya padanya. Pertama, kesihatan badan. Yang kedua, kelapangan masa. Alhamdulillah, Allah Ta'ala tak sibukkan kita hari ini, ya. Hari ini dia stop. Maghrib ni tak ada urut-urut. Kalau nak urut, lepas isyak. Sebab saya biasa lah. Keluarga saya pun biasa, ya. Kalau nak urut, telefon lepas isyak boleh. Maghrib, dia tak ada. Sebab dia tahu tu, nak kena tanya nanti tu. Awak ni sibuk-sibuk urut-urut tu, maghrib, ya, macam mana umpamanya, ya. Jadi ini yang dikatakan ni'matani maghbunun fihi ma katsirun minan nas. Para jamaah susah ni yang nak jawab ni nanti, ya. Awak beri kesihatan, awak gunakan pada apa? La tus'alunna yauma idzin 'anil na'im. Itu yang dikatakan tadi, manusia ini sifatnya apa? Wala in azaqna al-insana minna rahmatan thumma naza'nahu minhu innahu la ya'usun kafur. Bila dicabut saja nikmat itu, dia akan menjadi orang yang putus asa dan kufur kepada Allah Ta'ala. Tapi bila sebaliknya, wala in azaqnahu na'ma'a ba'da dharra la yaqulanna ba'da dharra masathu la yaqulanna zahaba sayyi'atu anni. Bila dia sudah diberi nikmat setelah mengalami kesusahan, penderitaan, dia kata apa? Zahaba sayyi'atu anni. Keburukan, kesusahan sudah hilang. Innahu la farihun fakhur. Dia akan menjadi orang yang sombong dan angkuh. Tapi apa kata Allah Ta'ala? Illal ladzina sabaru wa 'amilus shalihat, ya, ulaika lahum ajrun karim, ya. Kecuali orang-orang yang boleh bersabar. Bersabar apa? Bila mendapat nikmat, dia tak gelojoh menggunakan nikmat itu mengikut nafsunya. Itu dia bersabar namanya. Dia kalau sekiranya mendapat kesusahan, dia tetap reda dengan apa yang diberi oleh Allah Ta'ala. Ya, illal ladzina sabaru wa 'amilus shalihat, dan terus beramal soleh. Bila melihat amal soleh, ada sebagian orang menganggap amal soleh itu bersedekah dan sebagainya. Tidak. Amal soleh yang pertama apa dia? Solat. Itu yang pertama amal soleh itu. Dia tetap jaga solatnya. Sebab amalan yang pertama akan ditanya apa dia? Solat, kan? Solat kalau beres, alhamdulillah, insya-Allah yang lain tak ada masalah. Tapi kalau solat tak beres, tengok pula yang lain ada tak amalan-amalan sunat dan sebagainya. Kan begitu?
Mudah-mudahan yang amal sunat ni boleh menampung apa amal yang apa ni, salat kita tu yang mungkin kita tertinggal dengan tidak disengajakan dan sebagainya. Jadi itu dia bila sebut illal ladzina sabaru wa amilus solihat fa ulaika lahum maghfiratun wa ajrun karim. Untuk mereka ada pengampunan daripada Allah dan ganjaran yang besar daripada Allah Subhanahu wa taala. Lihat tadi apa dia? Dapat nikmat cabut gelisah, menjadi kufur, menjadi orang yang kecewa dan putus asa. Dapat nikmat saja, selepas disusah dia menjadi sombong. Tapi ada orang yang terselamat daripada keadaan ini. Siapa dia? Orang yang boleh bersabar. Dan untuk bersabar itu tidak lain mestilah ada ilmu. Pentingnya ada ilmu itu. Itu yang pertama lah ya. Boleh tambah sikit tak kan? Boleh ya. Buat sekali-sekala je kan. Kalau selalu jumpa boleh lah pendek kan. Kita ni tengok bola tak ada pahala pun, 2 jam tengok bola orang kan. Takkan 45 minit pun kita nak gelisah-gelisah. Sabar dulu lah ya. Kau nak semain insya sabar dulu insyaAllah. Saya nak berhenti pukul 9 insyaAllah. Sebab ada benda yang pertama tu berilmu ya. Kedua, mestilah kita sentiasa beristighfar dan bertaubat kepada Allah Ta'ala. Minta pengampunan kepada Allah Ta'ala dan bertaubat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini nak menghadapi apa? Menghadapi fitnah tadi. Sebab kita nak bawa fitnah dalam pengertian ujian ya. Sebab yang lain-lain itu semua tadi makna apa? Syirik pun ada, kufur pun ada, fitnah itu ya, azab pun ada kan. Tapi yang kita nak bawa sekarang ini fitnah dalam pengertian ujian ya. Sebab ini nak kita kaitkan dengan apa? Realiti kehidupan kita. Bagaimana kita berhadapan dengan ujian tadi? Baik, buruk, semuanya ujian. Jadi bagaimana kita berhadapan dengannya? Pertama ialah berilmu. Yang kedua iaitu kita kena bertaubat dan beristighfar. Kenapa perlu bertaubat istighfar ini? Sebab bila kita berhadapan dengan ujian, kadang-kadang ada juga ya terasa sesuatu yang kita lakukan itu tak betul ataupun mengandungi dosa tadi. Ya, kena uji merumor dan merumor itu suatu yang menunjukkan tidak reda dengan ujian Allah kan begitu. Kan Allah Ta'ala, Nabi SAW memberitahu kepada kita, Allah Subhanahu wa Ta'ala bila sayangkan sesuatu kaum itu, dia akan uji kaum itu. Inna Allah iza habba qauman ibtalahum. Allah Ta'ala bila kasih kepada satu-satu golongan, akan Allah Ta'ala uji mereka. Fa'in radu, kalau mereka reda dengan ujian itu, falahumur rida, mereka akan dapat reda daripada Allah. Mungkin dulu kita dah sentuh sedikit tentang reda Allah ini. Reda Allah ini para jamaah lebih besar daripada nikmat syurga. Ini Allah Ta'ala sebut di dalam Al-Quran. Inna Allah yudkhilul ladhina amanu wa amilus salihati jannatin tajri min tahtiha al-anhar wa masakin tayyibatan fi jannati adn khalidina fiha wa ridwanum minallahi akbar. Sesungguhnya Allah memasukkan orang-orang beriman dan beramal saleh ke dalam syurga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai dan tempat-tempat tinggal yang baik-baik. Wa masakin tayyibatan fi jannati adn, di dalam syurga Aden, khalidina fiha, mereka kekal di dalamnya. Tapi apa kata Allah Ta'ala? Wa ridwanum minallahi akbar, dan reda Allah lebih besar daripada nikmat-nikmat itu. Subhanallah, reda Allah kan. Bulan Ramadan kan biasa kita doa dan mengaminkan doa ini kan. Malah bukan bulan Ramadan, tadi pun kita dengar Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah. Ridhaka. Sebab dalam Al-Quran ini Allah Ta'ala mengatakan wa ridwanu minallahi akbar, ridha Allah lebih besar daripada nikmat-nikmat itu. Dalam satu riwayat Rasulullah SAW mengatakan bahawa bila Allah Ta'ala sudah memasukkan ke dalam syurga, ahli syurga, Allah bertanya kepada ahli syurga, ya, kamu bergembirakkah dengan apa yang kamu terima? Bagaimana kami tak gembira ya Allah, ya, dengan nikmat yang ada ini? Kamu mau tak yang lebih besar daripada itu? Ya Allah, ada yang lebih besar daripada itu. Kata Allah Ta'ala kepada mereka, hari ini
Aku redakan kamu semua yang aku tidak beri sebelum ini kepada sesiapa pun, iaitu keredaan Allah Subhanahu wa taala. Maknanya keredaan begini, iaitu Allah sangat gembira, sangat suka dengan mereka itu, dengan balasan yang mereka dapat di dalam surga itu. Kerana apa? Kerana akibat waktu di dunia itu mereka sanggup menahan apa saja keinginan-keinginan nafsu mereka semata-mata nak mencari redha Allah Ta'ala. Contohnya kalau kita ambil di bulan Ramadan, kenapa kita menahan nafsu kita itu? Sedangkan kita tahu ya, syaitan dah terbelenggu, tapi nafsu tidak kan? Tengok, kenapa kita tahan nafsu itu? Kenapa? Sebab mencari redha Allah Subhanahu wa taala. Jadi waktu di dunia dia telah menahan keinginan-keinginannya kerana mencari redha Allah. Di akhirat Allah beri redha itu nanti, sebagaimana yang disebut dalam Al-Quran. Jadi kita beristighfarlah, minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga lagi, kalau kita ambil ya, bagaimana kita berhadapan dengan fitnah ini, tidak lain ialah dengan beramal soleh. Ya, amal soleh yang pertama sekali tidak lain ialah solat kita. Dengan solat kita ini, insya-Allah kita mampu berhadapan dengan fitnah-fitnah ini. Yang kita tidak nafikan fitnah itu berlaku. Jangan kita tengok yang di luar. Di dalam rumah tangga kita pun berlaku fitnah itu sendiri. Ya, yang Allah Taala sebut, innama amwalukum wa auladukum fitnah. Harta kamu dan anak-anak kamu sebagai fitnah. Anak-anak kita sebagai ujian sebenarnya. Ujian daripada Allah Subhanahu wa taala. Sejauh mana kita menyuruh dia supaya apa? Apa yang diperintah oleh Rasulullah SAW. Apa kata baginda? Muru auladakum bis salati wa hum abna'u sab'in wadribuhum 'alaiha wa hum abna'u 'ashrin. Suruh anak kamu melakukan salat ketika umur 7 tahun. Pukul kalau sekiranya tidak melakukan ketika umur 10 tahun. Allah Ta'ala sebut di Al-Quran, wa'mur ahlaka bis-salati wastabir 'alaiha. Suruhlah keluarga kamu melakukan salat dan bersabarlah kamu dalam menyuruh melakukan salat. Bukankah ujian anak-anak kita ini? Ujian kan? Ujian sejauh mana kita ini menjadi orang yang Allah Ta'ala ingatkan, qu anfusakum wa ahlikum nara. Pelihara diri kamu dan keluarga kamu daripada api neraka. Kenapa demikian? Sebab meninggalkan salat akibatnya masuk neraka. Kalau kita sendiri tak salat akan masuk neraka. Kalau kita tak suruh anak kita dan isteri kita melakukan salat pun mereka akan masuk neraka. Dan kerana itu kita kena menyuruh diri kita dan keluarga kita untuk melakukan salat. Bila kita melakukan salat, bagaimana kita boleh yang kita nak lihat boleh berhadapan dengan ujian-ujian Allah Subhanahu wa taala atau fitnah-fitnah ini, ya, iaitu kita bila melakukan salat, kita lihat salat itu adalah merupakan hubungan yang paling rapat di antara hamba dengan Tuhannya. Dan hubungan ini kalau dijaga, macam saya sebutkan dulu, insya-Allah yang lain-lain ini kita boleh hadapi. Bila kita jaga apa yang disebut hablum minallah, yang kedua apa? Hablum minan nas, kan begitu? Bila hablum minallah kita jaga. Dalam Quran pun Allah Ta'ala menyebutkan waduribat alaihimuz zillatu aynama suqifu illa bihablin minallah wa hablin minan nas. Jadi segala kehinaan-kehinaan itu tetap akan berlaku kepada manusia, melainkan yang jaga hubungan dengan Allah dan jaga hubungan dengan manusia. Allah mulakan dengan hablum minallah. Bila hablum minallah kita jaga, hablum minan nas pun akan terjaga. Tapi kalau hablum minallah tak jaga, lain halnya. Yang berlaku sekarang kat mana-mana lah kan. Kenapa masalah masalah ekonomi dan sebagainya, ekonomi mereka sedang memang benar ya, sampai dibawa ke dalam kongres masalah macam mana nak menghadapi masalah ekonomi. Ya, yang mereka tak apalah, mereka yang kafir tu. Kita sebenarnya yang beriman ni, kalau tak jaga hubungan dengan Allah, jangan kita melihat hubungan dengan Allah hanya dalam bab salat. Hubungan dengan Allah yang nak dijaga apa dia? Bab-bab seperti apa? Muamalat. Yang ada kaitan dengan apa? Riba.
Sejauh mana kita jaga hubungan dengan Allah sehingga menyekat segala yang berbentuk riba. Kalau tak jaga, maknanya tak jaga hubungan dengan Allah lah. Sebab itu problem yang lain. Ya. Dulu saya dah sebutkan, tak salah dah sebut, ya. Pernah berlaku blackout, ya. Ni blackout betul ni, bukan blackout itu, ya. Ni blackout yang betul ni. Blackout tahun berapa tu? Tak salah 1952. Waktu itu saya masih di Terengganu. Waktu berlaku blackout di mana? Di Parker. Parker kan tempat yang pusat untuk apa? Elektrik seluruh Semenanjung kan? Bila berlaku waktu itu blackout di sana, seluruh Semenanjung habis kan? Sebab kepalanya di sana. Bila kepala di sana berlaku rosak habis semuanya kan? Tapi kalau kat sini, kawasan ni, kawasan apa ni namanya, kawasan Bangi, ni berlaku kat mana kat sini, blackout, kat lain-lain tak apa-apa, okey kan? Sebab bila kepala sana tak dijaga, habis. Maknanya, hablum minallah, kalau kita tak jaga, yang lain tak boleh terjaga. Tapi kalau sekiranya hubungan kita dengan ini kadang-kadang, ya, yalah adik-beradik pun berlaku juga kan? Masa muka dan sebagainya, dengan sebab-sebab harta dan sebagainya. Tapi kalau hubungan dengan Allah kita jaga tetap, akan tercerahkan. Inilah jaga pentingnya kita kena jaga hablum minallah. Hablum minallah yang pertama sekali ialah solat kita. Cuba kita perhatikan pengertian sedikit solat itu. Kita sanggup tak? Ada manusia sanggup nak letakkan dahi ke bumi untuk manusia? Ada? Tak ada. Sebab bila meletakkan dahi ke bumi kepada manusia, suatu penghinaan kan? Tapi kalau kita letak dahi kita ke bumi kerana membesarkan Allah, itu satu kemuliaan namanya. Subhanallah. Ya, tak akan ada manusia sanggup untuk meletakkan dahinya ke bumi ini untuk membesarkan manusia. Tak ada, kan? Suatu penghinaan kan? Suatu hina. Tengok dia tunduk depan manusia tu. Manusia tu depan dia mencekak pinggang gitu kan? Oh, hina sungguh dia ya. Itu kalau orang yang zaman Jepun tu kan, orang yang zaman Jepun ni suruh hormat Jepun tu kan, terasa apa? Hina kan? Tapi kita tunduk kerana membesarkan Allah. Ini suatu kemuliaan. Subhanallah. Itu saja baru kita lihat bagaimana mulianya seseorang itu bila melakukan hubungannya ataupun menjaga hubungannya dengan Allah Subhanahu wa taala. Lebih lagi kalau kita cuba melihat pengertian-pengertian dalam solat-solat yang kita baca itu terutama sekali dan gerak yang kita lakukan di dalam solat itu sendiri, ya. Jadi ini kalau kita perhatikan, iaitu apa dia? Kena beramal soleh, ya, dan menjaga hubungan dengan Allah Subhanahu wa taala. Maka dengan demikian cuba kita lihat di antaranya, kalau kita ambillah, kalau kita dalam mazhab Syafi'i waktu subuh, ya, kita baca kunut. Cuba kita di antara kunut-kunut yang kita baca itu, doa-doa yang kita baca, ya, cuba kita lihat apa pertama sekali, Allahumma hdini fiman hadait. Kita minta petunjuk kepada Allah sebagaimana Allah telah memberi petunjuk kepada orang-orang yang lalu. Siapa mereka yang telah lalu? Iaitu minan nabiyyin was-siddiqin wasyuhada was-salihin. Ini golongan-golongan yang mereka mendapat petunjuk daripada Allah Subhanahu wa taala. Pertama dari kalangan para nabi yang mendapat petunjuk daripada Allah Subhanahu wa taala, malah mereka juga ditugaskan untuk memberi petunjuk kepada orang lain, ya. Para nabi, para syuhada, para salihin, para siddiqin dan para salihin. Yang kita selalu minta kepada Allah, ya, iaitu berdoa kepada Allah, iaitu mendapat jalan yang orang lurus. Jalan mereka siapa? Mereka yang disebut sebagai al-anbiya, ya, syuhada, siddiqin dan salihin. Itu Allahumma hdini fiman hadait wa afini fiman afait. Sejahterakanlah aku sebagaimana engkau mensejahterakan orang dahulu. Apa makna sejahtera pertama? Bukan sejahtera yang fizikal sebenarnya. Fizikal ni sejahtera, tapi kadang-kadang jiwa tak sejahtera. Berapa ramai orang yang jiwanya tak sejahtera. Yang Allah sendiri dalam Al-Quran menyebutkan yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallahu biqalbin salim. Pada hari, iaitu hari kemudiannya, hari akhirat, harta dan anak tidak memberi manfaat, melainkan orang yang datang bertemu Allah dengan
qalbin salim, dengan hati yang sejahtera. Sejahtera pertama apa? Sejahtera daripada mensyirikkan Allah dan diisi dengan mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Dalam semua hal lah dia mentauhidkan Allah taala. Dari sudut akidahnya, kepercayaannya, dia mengesakan Allah Subhanahu wa taala. Dari sudut amalannya, dia pun mengesakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi itu yang diantaranya wa'afini fiman afait wa tawallani fiman tawallait. Lindungilah aku, ya, peliharalah aku sebagaimana orang yang kau telah pelihara dengan dahulu. Siapa dia yang orang-orang Allah Ta'ala pertama sekali yang mereka dipelihara Allah? Para Rasul. Para Rasul semuanya dipelihara oleh Allah Ta'ala. Pelihara daripada azab. Yang lainnya semua dibinasakan oleh Allah Ta'ala. Golongan yang menentang para Rasul semuanya dibinasakan. Hatta anak dan isteri pun dibinasakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi orang yang beriman kepada para rasul pun diselamatkan oleh Allah Taala, apalagi para rasulnya. Ini mereka yang kita minta Allah lindungi kita, pelihara kita sebagaimana Allah Taala pelihara orang yang telah lalu, ya. Waqini syarra ma qadait. Ya, peliharalah kami, jauhikanlah kami daripada keburukan yang kau telah tentukan. Yang kita tak tahu apa yang keburukan-keburukan memang Allah Ta'ala tentukan. Kan? Baik buruk telah ditentukan sejak lagi di azali. Baik buruk, apa kita ambil yang buruk yang ditentukan di azali, kita minta supaya diselamatkan daripada kena pada kita. Itu yang kita doakan tu sebenarnya. Waqini syarra ma qadait. Ya, buruk baik kan ada di, kita belajar dalam rukun iman kan gitu. Kita beriman kepada takdir Allah yang baik dan buruk. Takdir itu buruk dan baik ada. Tapi yang ada di Lauh Mahfuz itu sisanya kita tak tahu kena siapa dan sebagainya. Jadi kita minta kepada Allah waktu subuh itu minta supaya dijauhi daripada kita. Itu sebenarnya kita doakan dalam doa kunut. Tak apalah orang tak apalah, kita doa ni, ya, supaya itu di antara yang kita minta kepada Allah Ta'ala. Supaya yang bila kita lakukan ini, kita dapat rasakan, Masya Allah, ini yang kita doakan kepada Allah Ta'ala. Walaupun kita tahu bahawa kita percaya takdir baik dan buruk tetap akan berlaku, tapi kita minta kepada Allah, jauhilah yang buruk itu daripada menimpa kita. Yang qada itu maknanya bukan kau tentukan atas kita, yang kau telah tentukan di Lauh Mahfuz sana, ya, di azali sana, yang kau telah tentukan yang buruk itu cuma akan berlaku. Tapi kita minta waqini birahmatika syarra ma qadait. Jauhilah kami, peliharalah kami daripada keburukan yang kau telah tentukan ini. Nah, itu di antara doa yang kita minta. Jadi bila kita jaga hubungan kita dengan Allah Ta'ala seperti ini, maka insya-Allah lah keburukan-keburukan yang akan menimpa kepada kita, Allah Ta'ala akan lindungi daripada kita. Itu di antara cara untuk mengelakkan atau menyelamatkan kita daripada fitnah yang akan berlaku, ya. Dan di antara cara untuk berhadapan dengan fitnah ini, di antara ialah mendampingi orang-orang yang berilmu. Ya, kalau tadi dapat ilmu, cari ilmu, tapi mendampingi. Kenapa mendampingi mereka ini? Sebab bila kita mendampingi mereka, insya-Allah mereka ini akan membantu kita, menolong kita untuk menerangkan sesuatu perkara. Katanya, umpamanya kan satu perkara kan macam mana? Maka insya-Allah orang berilmu akan beritahu ini sebenarnya ujian daripada Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana caranya nak habis ni? Kena banyaklah bersabar saja begini, ya. Ini kadang-kadang ini baru ni ada orang tanya ni, dia tanya, kenapa ni anak perempuan saya ni, kenapa laki dia baru hari ni mengaku dia dah bini dua? Dia katanya, sudah. Nak macam mana sekarang ni? Jadi macam mana, ya? Ini kerana orang lah kan. Jadi macam mana sekarang ni? Dia baik, bagi nafkah, bagus macam biasa je. Dan macam mana sekarang? Dia beritahu ini adalah ujian Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, kita tidak akan mampu berhadapan dengan ujian seperti ini melainkan dengan terus jaga hubungan dengan Allah Ta'ala. Allah nanti akan memberi pertama kekuatan apa? Kekuatan sabar itu.
Allah akan beri. Mintalah. Kita minta pada Allah Subhanahu Wa Taala. Dia jalan betul, alhamdulillah. Tapi yang tak sedapnya dia pasal rahsiakan. Itu je problemnya. Dia rahsiakan. Dia mampu berlaku adil, alhamdulillah, baguslah kan. Tapi memanglah tanya orang perempuan, memang marah ya. Rahsiakan, tak bagi tahu umpamanya kan. Sebab dia kata apa, kalau bagi tahu dia tak bagi kahwin katanya. Itu cerita. Tak apalah, kita lihat jalan ni yang saya nak sentuh ni ialah ni yang boleh membantu kita. Kita tanya orang-orang yang betul, yang baik dan sebagainya, tanya, insya-Allah dalam diri mereka dia akan beri panduan. Tapi kalau banyak orang yang tak dalam cerita nanti nanti makin apa kata orang, mengeruhkan lagi memburukkan lagi keadaannya. Sedangkan perkara itu sudah berlaku. Kalau sudah berlaku, kita bawa kepada ini sudah ditakdirkan oleh Allah Ta'ala demikian. Tapi tingkah laku kerana suami ini kena pastikanlah. Kalau dia baik, jaga dan sebagainya, datang macam biasa, dia kata jangan bimbanglah, giliran akan tetap sama macam ini, malam ini selang satu malam, umpamanya begitu, ataupun bagilah 2 malam sini, 2 malam sana, pasal jauh sangat, kalau dekat-dekat sini, begitu satu malam tak ada masalah, dekat sangat aja kan. Kalau dalam satu rumah lagi tak masalah. Sebab kita tahu ada orang 4 satu rumah kan, ada kan. Tapi begitu. Jadi yang penting ialah dalam hal ini Allah Ta'ala telah meletakkan ialah akan berlaku keadilan dalam pemberian hak-hak yang telah ditetapkan. Jadi yang saya nak sentuh di sini ialah bagaimana kita berhadapan dengan ujian seperti ini, Jadi kita berhadapan tidak lain ialah kita dampingilah orang-orang yang ada ilmu. Sekarang ini kita pun dapat tahu kan, kalau buka dalam internet tu senarai nama ustaz-ustaz tu ada tengok sajalah mana-mana satu yang kita rasa kita boleh tanya orang-orang itu. Maka insya-Allah dengan cara demikian kita mampu berhadapan dengan ujian itu. Yang doa yang kita minta kepada Allah Subhanahu Wa Taala supaya kita ni Rabbana afrigh alaina sabra, wasabbit aqdamana wansurna 'alal qaumil kafirin. Rabbana afrigh alaina sabra. Duhai Tuhan kami, tuangkanlah ke atas kami ataupun kurnia berikanlah kepada kami kesabaran. Wasabbit aqdamana, tetapkanlah pendirian kami. Wansurna 'alal qaumil kafirin, berilah kami kemenangan menghadapi orang-orang yang kufur. Satu lagi, Rabbana afrigh 'alaina sabra wa tawaffana muslimin. Ya Allah, kurniakanlah kepada kami kesabaran dan matikanlah kami sebagai seorang muslim. Ini doa. Tak boleh bahasa Arab, tak apalah, dah faham maknanya dalam bahasa Arab tu ada, tapi kita tak mampu bahasa Arab umpamanya, dalam bahasa Melayu tak apa, supaya yang penting kita merasakan roh doa bahasa Arab itu ada pada kita. Tapi kalau baik, lebih baik itu lebih afdal. Doa-doa itu yang pertama dalam Al-Quran, itu yang paling afdal lah doa Kemudian doa-doa itu daripada Nabi SAW, itu dari segi susunan ataupun tertib, doa yang paling afdal lah. Nah kalau tak boleh semua, bahasa apa sajalah kan, Allah Ta'ala faham, bahasa apa saja. Yang penting apa dia, bila kita berdoa itu, kata Nabi SAW, ud'ullaha wa antum muqinuna bil ijabah. Berdoalah kepada Allah dalam keadaan kamu meyakini diperkenankan oleh Allah Ta'ala. Doa yang boleh kita yakin ialah doa yang kita doakan dengan perasaan kita, dengan hati kita, dengan perasaan kita, dengan emosi kita. Orang lain boleh doakan, tapi percayalah dia tak akan sama dengan kita sendiri. Dia tak akan 100%. Dia boleh doakan, tapi tak akan 100%. Sebab orang yang betul-betul nanti yang merasakan itu yang boleh 100%. Jadi kerana itu doa kepada Allah Subhanahu Wa Taala dalam menghadapi ujian-ujian ini. Jadi itu agaknya lah yang sempat kita kongsikan sedikit tentang fitnah, pengertian-pengertiannya, kemudian penggunaannya di dalam Al-Quran, kemudian kita lihat bagaimana kita ini berhadapan dengan fitnah ataupun ujian-ujian itu. Yang pastinya iaitu bahawa
semua dalam kehidupan kita ini tidak ada suatu pun yang terlepas daripada ujian daripada Allah Ta'ala, sama ada berupa kebaikan ataupun berupa keburukan, sama ada ia berupa nikmat ataupun dia merupakan musibah dan sebagainya. Semuanya itu adalah merupakan fitnah. Jadi kita bila sudah memahami bahawa ini adalah fitnah, maka kita tahulah bagaimana menghadapi ujian itu. Bila dapat yang baik, kata Rasulullah SAW, jangan lupa bersyukur kepada Allah. Bila mendapat nikmat, jangan lupa untuk bersyukur. Bila mendapat musibah, kesusahan, jangan lupa untuk bersabar. Ya, jadi itulah yang boleh menyelamatkan kita insya-Allah dalam berhadapan dengan ujian Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, yang penting kita memahami bahawa selagi kita masih hidup, ujian tetap akan berlaku. Yang paling kita bimbang, jangan nanti di hujung-hujung kematian itulah yang kita bimbang berlaku. Ya, sebab itu kalau kita lihat di antara doa yang diajarkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam selepas kita membaca tahiyat akhir sebelum memberi salam, apa dia? Allahumma inna a'udzubika min adzabil qabri. Ya Allah, aku berlindung kepadamu daripada azab kubur, wa min adzabin nar, dan daripada azab neraka, wa min azabi fitnatil mahya wal mamat. Aku berlindung kepadamu daripada fitnah kehidupan dan kematian, wa min fitnatil masih dajjal, dan daripada fitnah masih dajjal. Yang kita nak sebut ialah fitnah kehidupan dan kematian. Ya, kalau kematian tu apa yang kita minta? Supaya dijauhkan daripada fitnah ini, supaya jangan dah mati pun masih lagi sebut benda-benda yang mungkar ataupun maksiat. Ini pernah berlaku di negara Arab, ya. Dan nak mati, orang ajar dia talqinkan apa? Ucap la ilaha illallah, kan? Supaya itu, ini berlaku ni, diciptakan oleh seorang tu, ya, sehingga disiarkan dalam majalah, ya. Dia kata inilah yang kita bimbang. Dan nak mati juga, dia kata lagi sebotol, katanya, minta dituangkan la ilaha illallah, minta dituangkan tu lagi sebotol, katanya. Minta apa? Minta dituangkan arak lagi sebotol, katanya. Kita boleh selamatkan ke diri kita kalau sekiranya kita tak jauhi diri kita pertama daripada melakukan itu. Ini berlaku, ya. Jadi itulah yang kita minta kepada Allah Subhanahu Wa Taala, jangan sampai dalam peringkat nak mati pun masih lagi berlaku perkara-perkara yang seperti ini. Ya, jadi itulah agaknya yang boleh kemanfaatkan insya-Allah. Kalau sebelum kita salat Isyak, umpamanya kalau ada benda yang boleh nak diaperatukan di pencerahan, katanya, ya. Takut-takut ada yang tak berapa jelas tadinya. Wallahu a'lam. Tapi yang berkaitan dengan tajuk lah, jangan benda lain lah, ya. Benda lain takut nanti jadi lain nanti, ya. Assalamualaikum Ustaz. Ya. Saya ada soalan. Ya. Satu mengenai Berkaitan tajuk lah, nak? yes. Okey, insya-Allah. Mengenai arak tu, berminum, bernua, power, pembetik, berdosa, semua Ya. berdosa. Ya. Bagaimana ranking dosanya tu? Ya. Okey, yang keduanya mengenai rasuah tu, saya dah terlibat dalam satu rombongan. Lepas tu pembawa rombongan tu kata selitkan beberapa ringgit dalam pasport kita. Kata itu untuk apa, ya? Dia tak pelanjak saja. Mudah-mudahan orang nastan yang menguruskan tu mempermudahkan urusan kita. Kalau tidak main lambat, dia kata terpaksa tunggu berjam-jam, tak layan lah gitu. So, adakah itu tips atau rasuah? Yang kedua dululah, ya. Sebab saya bila dalam hal yang kedua ni tadi, iaitu berhubung dengan apa yang pernah dalam satu ceramahnya di Azhar sendiri, Dr. Yusuf Al-Qaradawi, ya. Dia pernah ditanya oleh seorang pelajar, ya. Cuba kita lihat, ya, contohnya bagaimana pelajar ini sebenarnya dia sudah berhak mendapat beasiswa tahap.
Tapi ada pegawai ni apa orang tahu meleceh-leceh ya. Dia buat leceh je kan. Dia padahal pelajar ini dah ada hak untuk dapat itu. Ya, ada hak untuk dapat beasiswa tu ataupun ialah beasiswa. Jadi dia tanya macam mana doktor katanya. Sekarang dia lambat. Kalau saya tak bagi dia memang lambat aja lah. Mungkin tak dapat katanya. Kata Dr. Qardawi, itu kamu sudah dah dapat hak kamu. Tapi dia buat leceh-leceh tu, dia nak supaya itu tak apa, kau berikan tu supaya lancar. Itu yang berlaku itu ya. Tapi adakah boleh dikiaskan dengan tadi? Itu dia soalnya kan. Dikiaskan dengan tadi itu maknanya dia tu adakah kalau sekiranya tak bagi duit dia tak boleh lepas? Memang lepas juga, cuma lambat lah. Yang ini memang dia dapat ya. Dia tak ada halangan apa-apa kan. Jadi kalau sekiranya macam itu tak boleh disamakan kias itu. Jadi yang ini cuma lambat aja ya, tak ada masalah. Tapi nak lepas memang lepas, kita tak ada apa-apa. Bukan dia langsung tak bagi, langsung tidak ya. Ya satu. Yang kedua, yang paling berat sekali ialah bila dia menyebabkan hak orang lain terbatal ya, disebabkan kita bagi rasuah. Contohnya lah sebagai mudah ya, ini rasuah-rasuah yang dilarang lah ya. Iaitu apa dia? Bila seorang itu nak dapat kontrak, orang tu dah dapat kontrak lah, dan orang tu layak yang dapat tu. Tiba-tiba kita pun bagi sesuatu tu, suap pada pegawai itu, menyebabkan orang yang nak dapat tu tak dapat disebabkan kita itu. Ini lebih menzalimi orang lain. Itu memang haram lah begitu ya. Jadi yang ini saya tak nampak bahawa dia tu sebab hak untuk untuk lepas daripada custom tu semua tak ada apa-apa rasanya ya. Berbeza dengan budak tadi. Budak tadi dah dapat hak tapi dia buat aja gitu kan. Jadi dia nak lepaskan tu, dia bagilah katanya. Dia bagi tu bukan atas dasar tak dapat hak untuk dapat hak. Faham ya? Iaitu sesuatu yang dia patutnya tak dapat, tapi oleh kerana dia bagi tu dapat. Bukan itu. Dia dah dapat, tapi untuk melancarkan perjalanan itu, urusan itu, maka dia pun bagi. Kata Dr. Qardawi itu sebagai katanya sebagai pemberian untuk melepas mempercepatkan proses urusan-urusannya ya. Berbeza kalau sekiranya itu bukan hak engkau, tiba-tiba engkau bagi dia, engkau pun dapat, padahal patutnya engkau tak dapat. Itu memang rasuah lah ya. Jadi itu kalau kita lihat apa yang disebut oleh Dr. Qardawi. Yang kedua apa? Minum arak ya. Terus tak ya. Tapi tadi yang tadi itu kita memang boleh lepaskan. Kita begitu tanya katanya yang membangun lah. Tanya tips supaya dia mempercepatkan. Mencapai proses dia. Jadi sekarang ni kita kena tengoklah ya macam mana tu mempercepatkan proses. Adakah dia tu menyekat orang lain ataupun tidak? Tak, kalau itu maknanya apa yang disebut oleh Dr. Qardawi itu boleh dijadikan sebagai kias lah. Tapi kalau sekiranya boleh menghalang orang lain disebabkan kita tu, menyebabkan orang lain menjadi susah dan sebagainya, itu memang tak boleh lah. Tapi kalau yang ikut apa yang dikatakan oleh Dr. Qardawi itu dikiaskan daripada itu, maka proses itu dipercepatkan pada itu, dan kita memang boleh jalan sebenarnya. Tapi dia begitu. Satu, itu dari satu sudut lah. Tapi dari satu sudut yang lain, kita kena tengok ya. Sebab itu dalam hal-hal seperti ini, kalau ada urusan-urusan yang tak perlu kepada bayaran apa-apa, kalau diambil, itu sudah jadi rasuah lah. Sebab dia dah urusan dia dah. Dah kerja dia dah. Kerja dia. Nah itu kan. Dia urusan dia dah kerja. Yang bagi lagi pasal apa? Itu saya tahulah dia kata kita niat sebagai tip untuk lepaskan cepatkan ya. Sebab kalau kita lihat itu dah kerja dia dah. Ya. Nah kita bagi lagi kenapa? Ya. Jadi saya lebih cenderung bahawa sepatutnya benda itu tak dibagilah ya. Sebab dia dah sudah ada gaji yang telah diterimanya tu ya.
Yang apa tu? Yang kedua tadi apa? Yang pertama susunan yang paling berat yang peminumnya lah. Itu peminumnya memang paling berat lah. Dari segi nak kata apa kriteria dia kan, yang paling berat ialah peminumnya, ya. Yang kedua ialah yang menuangkan, ya, sebab ikut susunan hadis. Sebab kita tengok susunan hadis, ya. Pertama kata bagi sallallahu alaihi wasallam yang meminum, yang kedua yang menuangkan, ya, yang menuangkan, yang ketiga yang membawakan, ya, yang keempat yang melayani, ya, yang melayan. Itu susunannya lah, ya. Tapi semuanya memang berdosa, cuma nak meletakkan besarnya yang minum tu berapa peratus, berapa tu, itu tidak disebut lah. Tapi kalau kita secara umumnya semuanya itu adalah termasuk dosa besar lah. Cuma kalau nak ikut hadis, peminum, penuang, pelayan, pembawa, pelayan, ya. Maka semuanya ini berkongsi dalam dosa itu, ya. Kalau kita tengok dosa minum arak ni, sebab itu disebut dosa minum arak, ya. Jadi yang lain berkongsi dalam dosa yang dilakukan oleh orang yang minum arak itu. Sebab dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, dalam Al-Quran pun Allah Taala menyebutkan bahawa dosa yang arak ini ialah dosa orang-orang yang meminum arak itu sendiri. Nabi sallallahu alaihi wasallam sendiri pun di dalam hadisnya pun menyebutkan bahawa salah satu dosa-dosa besar yang disebut dalam hadisnya ittaqus sab'al mubiqat, ya. Peliharalah kamu daripada 7 perkara yang boleh membinasakan, ya. Pertama ialah asyirku billah, iaitu syirik kepada Allah Taala. Yang kedua ialah uququl walidain, derhaka kepada dua ibu bapa. Yang ketiga asyurul khamr, ya. Kemudian az-zina, ya. Kemudian waqasful muhsanat, iaitu membuat tuduhan curang kepada wanita-wanita yang baik-baik, ya. Kemudian satu lagi ialah wattahari yawm az-zahdi, larikan diri dari medan peperangan. Jadi kalau kita lihat, lagi satu ialah tenung-tenungan, lupa ingat satu, ya. Dan kalau kita lihat dalam hadis ini, Nabi SAW menyebutkan wasyurbil khamri, ya, iaitu meminum arak. Jadi bila minum arak, ya, termasuk salah satu dosa besar. Tapi dalam hadis yang lain Rasulullah SAW menyebutkan peminum, penuang, pelayan, pembawa, semuanya berkongsi dalam dosa itu. Jadi kalau kita faham secara zahir hadis ini mengatakan bahawa mereka berkongsi dalam dosa besar itu, walaupun dia tak minum, ya. Sebab dosa minum arak itu adalah dosa besar. Jadi itu sajalah susunannya. Kalau tanya susunannya mengikut hadis memang begitu, ya. Wallahu a'lam. Sebab yang macam tadi dah bukan nak kata apalah, ya. Nanti bimbangnya kalau sekiranya dikatakan demikian, maknanya nanti urusan bank pun macam itu juga lah, ya. Nak cepat, ya. Nak cepat urusan bank itu dalam buku bank, tapi bank pakai main kad aja lah, kan. Urusan lain lah, macam urusan katanya untuk buka akaun kadang-kadang, kan. Dah nak cepat masukkan ke dalam borang kita tu, cepatlah kita, jadi porak-poranda lah nanti takdirannya semuanya kayak rasuah-rasuah dan sebagainya, ya. Jadi itulah, mungkin kalau itu kata macam inilah, nanti nak lepas blok tu, kan. Dalam tu ada isi pula, ya. Itu kira jelaslah bahawa sebagai suatu kesalahan, untuk melepaskan daripada kesalahan itu dia berinya rasuah.
Jadi itulah ya yang saya boleh dapat jelaskan tentang kedudukan tadi. Wallahu a'lam. Ya, 69 ya. Surah Al-Ankabut ayat itu cukup mengajar kita dan mengajak kita supaya apa? Supaya sentiasa berusaha mencari petunjuk Allah Ta'ala, mencari rahmat dan ridha Allah. Apa dia ayatnya? Walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Ya. Walladzina jahadu fina, dan mereka yang bersungguh-sungguh menuju kepada kami. Ya, bila saya buka beberapa tafsir dalam Al-Quran, tafsir Quran, sama ada Qurtubinya ke, Ibn Katsirnya ke, Tabarinya ataupun Fathul Qadir oleh Syaukani, saya cuba tengok semuanya memberikan pengertian apa saja yang membawa kepada mencari keridaan Allah, rahmat Allah, petunjuk Allah, masuk dalam pengertian ini. Maknanya semua masuk. Mereka yang bersungguh-sungguh, tapi Allah Ta'ala mulakan dengan perkataan apa? Bersungguh-sungguh. Bila kita lihat perkataan bersungguh-sungguh, artinya Allah Ta'ala tahu ni kita ni bersungguh ataupun tidak. Ini yang kita kena jaga. Kalau sekiranya kita tak sungguh, Allah tak akan beri. Tapi kalau kita sungguh-sungguh, Allah akan beri nanti. Walladzina jahadu fina, dan mereka yang bersungguh-sungguh menuju kepada kami, apa kata Allah Ta'ala? Lanahdiyannahum subulana, pasti akan kami tunjuk kepada mereka jalan-jalan kami. Yang pentingnya ialah jalan Allah. Allah akan tunjuk jalan-jalan Allah. Dan kita sebenarnya tak boleh nak gambarkan macam mana jalannya, tapi yakinlah Allah akan tunjukkan nanti. Dan semuanya akan dipermudahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Allah akan mudahkan, percayalah ya. Sebab apa? Sebab yang menjadi asas kepada mudah ataupun susah, apa dia? Hati ini kan. Bila hati ini dah tak dimudahkan, semuanya dia berat aja. Kan? Salat berjamaah tak datang sebab dah diberatkan. Tapi bila Allah Ta'ala dah mudahkan, tak ada masalah kan? Ringan ni, senang je nak datang kan? Tak rasa berat apa-apa pun. Walaupun kadang-kadang ada lah ya. Untuk bisikan syaitan tu ada juga kan. Tapi Allah mudahkan. Sebab ini Allah Ta'ala dah kata, mereka yang bersungguh-sungguh menuju kepada kami, pasti kami akan tunjukkan, akan dimudahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi itulah ya, kalau kita jadikan ini sebagai apa kata orang, sebagai panduan bahawa kita memang kalau benar-benar mencari petunjuk dan panduan daripada Allah, Allah tak akan biarkan ke? Allah nak biarkan ke? Hamba ni dah sungguh-sungguh mencari petunjuk ya, mengakui kan. Rasulullah SAW sendiri kan Allah Ta'ala ceritakan, wa wajadaka dhallan fahada. Allah mendapati kau dalam keadaan seperti kebingungan. Pasal apa kebingungan? Mak bapak tak ada, mak pun meninggal lepas itu tok pula meninggal kan. Dah siapa yang jaga lepas itu? Allah Ta'ala kata wa wajadaka dhallan fahada. Allah dapati engkau seperti orang kebingungan, kan, sesat ya, sebab tak ada orang kan, orang tua tak ada. Allah yang memberikan hidayat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau inilah yang Allah Ta'ala ceritakan tentang Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka kita insya-Allah bila kita benar-benar meminta petunjuk Allah, Allah akan beri petunjuk itu kepada kita insya-Allah. Ya. Itulah yang mampu kita lakukan ya. Yang mampu kita lakukan ialah mencari hidayat Allah Ta'ala. Dan yang lain itu kita serahkan pada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Dan kita yakin Allah Ta'ala tidak akan membiarkan kita kalau kita benar-benar jujur, ikhlas mencari petunjuk dan hidayat daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Jadi kita tangguhkanlah pengajian kita malam ini dengan tasbih kafarah dan surat Al-Asr. Subhanallah wa bihamdihi asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Asr.